أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Baik, kata pengarang kitab ini, kemudian timbul pula faham Jabariyah. Ini perkembangan sejarah perkembangan pemikiran akidah umat Islam ni. Bila di zaman awal Islam tu sudah berlaku bibit-bibit perbezaan, perpecahan. Bermula dengan ikhtilaf dalam masalah siasah, percanggahan dalam bidang politik, kemudian merebak kepada masalah akidah dan timbullah mazhab-mazhab, aliran-aliran pemikiran. Jadi sudah dijelaskan sebelum ini, antara mazhab yang muncul di zaman-zaman awal Islam tu mazhab Mu'tazilah. Kemudian timbul pula mazhab Qadariyah. Ini antara mazhab-mazhab dalam bidang akidah. Dalam bidang fiqh banyak lagi lah mazhab-mazhab lain. Ini dalam bidang akidah. Kemudian timbul pula faham Jabariyah. Baik, apa mula Jabariyah ni? Yang mengatakan bahawa sekalian yang terjadi ini adalah dari Tuhan. Segala apa yang berlaku pada makhluk ni datang daripada Allah, yang ni dengan takdir Allah. Kalau hanya sekadar itu tidak jadi masalah. Memang itu pun yang menjadi pegangan kita juga. Tetapi masalah Jabariyah ni kat mana? Manusia tak punya daya apa-apa. Bahagian pertama tu betul dah, bahawa semuanya apa yang berlaku pada makhluk ni semuanya datang daripada Allah. Yang ni berlaku dengan takdir Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi bahagian tu tak ada masalah. Itu pun pegangan Ahli Sunnah juga. Tetapi manusia tak punya daya apa-apa. Manusia ni tak ada benda langsung.
Semuanya atas takdir. Manusia buat baik pun takdir lah, manusia buat jahat pun takdir lah. Dia rembah tak takdir belaka. Memang dari segi hakikatnya baik buruk tu takdir Allah. Tetapi manusia ni diberikan Allah usahanya, akalnya, usahanya, niatnya. Maka itulah yang akan menentukan dosa pahala. Takdir Allah baik buruk ni memang tak nak lagi dah daripada takdir Allah. Jangan kita sangka hak baik je takdir Allah, hak buruk ni tak. Semuanya ditakdirkan Allah. Tapi nak letak dosa pahala tu kat mana? Bukan atas takdir tu, bukan atas kejadian tu, tapi atas niat dan kemauan kita. Situlah tempat letaknya dosa pahala. Dan bahagian inilah yang Jabariyah tolak. Dia kata tak ada. Pada mereka ni takdir semata-mata. Dia buat baik, takdir, tak ada masalah tu. Tapi masalahnya bila dia buat jahat juga, dia rembah ke takdir juga. Jadi dia nak membenarkan, nak menyelamatkan diri dia daripada takdir, daripada kesalahan tu, dia rembah ke takdir. Jadi atas keyakinan baik buruk tu daripada takdir Allah, itu tak ada masalah. Tapi dah melibatkan dosa pahala ni, kelompok-kelompok Jabariyah ni, dia menafikan diri dia tu, dia letak atas takdir belaka. Jadi ruangan ini dia ambil kesempatan untuk dia untuk membenarkan perbuatan buruk yang dia buat tu. Maksudnya kalau aku buat gini-gini, jangan kata apalah, itu sudah ditakdirkan. Dia nak pelepah diri dia. Ini masalah pada golongan Jabariyah. Dinafikan terus takdir, dinafikan terus usahanya. Jadi dalam Al-Quran menyebut tentang usaha ni, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni dia akan mendapat ganjaran pahala menurut apa yang diusahakan, yakni kebaikan yang diusahakan, dan dia akan tanggung dosa atas kejahatan yang diusahakan. Sebab tu bila berlaku satu kebaikan yang bukan merupakan ikhtiar kita, pilihan kita, benda tu tidak dikira. Sekalipun perbuatan baik berlaku, tapi itu bukan kosak dan niat kita, itu bukan kemahuan kita. Contohnya orang yang mengigar, dia sembahyang mulai-mulai ada, siap daripada takdir, daripada takbir sampai ke salam, rupanya dia tengah mengigar. Jadi dia tidak dikira. Sebab apa? Ukuran perkiraan ni berdasarkan kepada kemahuan dan niat dan usaha dia tu, bukan atas kejadian tu. Demikian juga perbuatan buruk. Sekiranya terjadi perbuatan buruk ni bukan dengan kehendak seseorang, bukan dengan kemahuan dia, bukan dengan niat dia, bukan dengan usaha dia, maka dia tidak dikira salah. Seperti orang yang tertembak orang yang pergi buru dalam hutang, dia tembak, rupa-rupa je kena orang. Jadi perbuatan tu bukan kehendak dia, bukan niat dia, bukan kemahuan dia, maka di sisi Allah dia tidak dikira berdosa. Sebab apa? Dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, kerana kejadian itu takdir Allah, baik atau buruk. Tapi dosa pahala ni atas niat, usaha, ikhtiar. Situlah letaknya dosa pahala. Tapi bahagian inilah yang ditolak oleh Jabariyah. Pada mereka takdir semata-mata, tak ada ni bahagian usaha ni. Akal yang Allah beri ni mereka tolak, mereka nafikan terus. Usaha ikhtiar manusia ni mereka nafikan terus. Itulah tempat kesalahan Jabariyah. Zaman Nabi ada kelompok ni, salah satu contoh kelompok ni, sekalipun zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar tangkap seorang yang mencuri, seorang yang melakukan kesalahan, lalu nak dijatuhkan hukum, dia berhujah, dia kata apa yang aku buat ni takdir Allah, dia kata. Dia nak pelepah diri dia, dikait dengan takdir Allah. Jadi imam Sayyidina Umar boleh tahan lah kalau imam Sayyidina Umar ni. Jadi angkalan dia tu dah nak main dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun jatuh juga hukum. Jadi bila Sayyidina pun kata, aku jatuhkan hukum atasmu ni pun takdir Allah Ta'ala juga. Jangan kata apalah, kalau mu kata perbuatan jahatmu takdir Allah, maka aku jatuhkan hukum juga takdir Allah. Nak kabarnya berlaku orang nak pelepah diri ni bersandar kepada takdir. Dan itulah kesalahan Jabariyah. Mereka nafikan usaha manusia, ikhtiar manusia, pilihan manusia.
Jadi jangan keliru sini. Jadi ada bahagian betul dia tu atas keyakinan bahawa segala perkara ni datang dari Allah, dengan takdir Allah, berlaku dengan kehendak dia, ketentuan dia tu, dengan kekuasaan dia tu, itu tidak salah bahagian tu. Bahagian salah dia bila dia menafikan usaha dan ikhtiarnya tu. Maka sebab itu kadang-kadang ada orang kita keliru nah, bila dia menyalahkan ungkapan orang segala-galanya datang darimu ya Allah, datang dari Allah. Disalahkan, dia kata ni Jabariyah. Salah tu, tak betul tu. Sebab apa? Kan itulah yang kita disuruh. Dalam Al-Quran ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis pun macam tu juga. Dan itu sebahagian daripada perkataan-perkataan yang Nabi ungkapkan. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Tak ada daya upaya sama sekali melainkan dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah. Jadi atas perkataan tu tidak salah. Jadi setengah orang mungkin dia keliru, dia anggap ini perkataan Jabariyah ni kata. Silap Jabariyah bukan situ. Silap Jabariyah pada penafian dia tak ada usaha tu, ikhtiar tu. Tu tempat silap dia. Jadi kadang-kadang dia tak boleh kata gitu. Segala-galanya kau ya Allah, darimu ya Allah, tak boleh. Berarti tanpa kita sedar, kita sudah bercanggah dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Banyak sekali dalam ungkapan Nabi, dalam doa Nabi terungkapnya kalimah la haula wala quwata illa billah ni. Jadi manusia tak punya daya apa-apa menurut faham Jabariyah ni. Tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar. Ini tempat salah dia. Dia tolak semua ni. Ahlus-Sunnah dipakai dua-dua ni. Pertama sekali, keyakinan terhadap takdir. Ini Ahlus-Sunnah. Keyakinan terhadap takdir. Bahawa semua perkara yang berlaku ni dengan takdir Allah, baik atau buruk. Yang kedua, manusia ada bahagian ikhtiar dan usahanya sebagai wasilah, sebagai sebab yang berkait dengan kejadian, dan disitulah yang menentukan dosa pahalanya. Itulah bahagian paling jauh yang dapat kita pergi. Lebih daripada tu jangan fikir lagi lah. Lebih daripada tu nak fikir lagi dah ikhtiar tu macam mana, usaha tu macam mana, jangan. Kita dah nak lagi dah. Sekadar tu je kita boleh dapat ditanggapi oleh akal kita. Sebab tu dalam bab takdir ni ada bahagian-bahagian yang Nabi suruh stop, suruh berhenti, jangan lebih, jangan lajak. Ada bahagian-bahagian yang kita kena belajar bab takdir. Sebab apa? Sebab dia termasuk rukun iman. Kita kena belajar bab takdir. Tak nak lari. Tapi sudut-sudut tertentu tentang takdir ni ada bahagian yang Nabi larang kita mendalami ataupun memperincikan dia. Itulah yang disebut dalam riwayat, idza zukiral qadaru fa'amsiku. Bila disebut tentang takdir ni, dibicarakan tentang takdir ni, yang ni dari aspek tertentu, fa'amsiku. Fa'amsiku ni kena berhenti, stop, jangan tebang, jangan lebih-lebih lagi. Sebab akal kita tidak ada kemampuan yang cukup untuk memahami banyak rahsia-rahsia alam gaib, terutamanya tentang perbuatan-perbuatan Allah ni. Banyak benda yang di luar kemampuan. Jadi Nabi beritahu kita pedoman situ. Sekadar yang kita boleh pergi seperti yang diulas tadilah. Ada setengah tu cuba nak mengulas kau, tapi tak nak pergi jauh, lekok-lekok kat tulis je lebih kurang. Cuba nak menjelaskan ni, begini ni. Tapi putar-putar si tulis je lebih kurang. Baik, kemudian timbul pula faham mujassimah. Faham mujassimah ni, yakni faham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kelompok mujassimah ni, mereka ni menyerupakan Tuhan ni, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Keyakinan Ahlus-Sunnah bahawa tidak ada sebarang persamaan antara Allah Ta'ala dengan segala makhluknya. Sebab itu Allah Ta'ala tu rahsia segala rahsia. Tak ada orang tahu tentang hakikatnya. Cuma kita percaya tentang kewujudan dia dan sifat-sifat kesempurnaannya atas jalan dalil, bukan atas jalan kenal hakikatnya. Mengenal hakikat Allah Ta'ala ni berlaku di akhirat nanti. Apa yang dinamakan sebagai melihat Allah, ru'yatullah. Jadi dalam sejarah umat Islam timbul kelompok ni, mujassimah ni.
yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk. Seperti apa? Ada tangan. Tempat kita jarang dengar. Budak dengar gini. Akhir-akhir ni dengar tak sekarang? Kejut. Kita pun kejut dengar. Tuhan tu ada tangan kanan. Dibacalah satu ayat Al-Quran. Memanglah disebut dalam ayat tu. Tapi tafsiran ulama-ulama Ahlussunnah tidak seperti yang difahami dengan kefahaman-kefahaman yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang serupa dengan manusia ni. Tak ada tangan kanan. Itu disebut dalam Al-Quran. Kalau faham secara zahir akan jadi gitu lah. Lepas tu ia tambah selagi pula. Kalau ada tangan kanan, ni tak ada dalam Al-Quran. Cuma akal dia. Bila kanan, ada kiri pula selagi. Orang tak sebut kanan kalau tak ada kiri. Kalau je, dia tak ada kiri kanan. Kalau kanan berarti ada kiri lagi. Ia makan waktu pula. Guna punya kaki, ada kaki. Ada kaki. Kemudian duduk di atas kursi. Tempat duduk dia di kursi. Turun dari tangga serupa manusia. Tuhan ni turun ke langit dunia ni macam manusia turun daripada tempat tinggi ke bawah ke tempat lebih rendah. Kemudian Tuhan adalah cahaya, yang ni seumpama cahaya fizik ni, seperti cahaya lampu tu, dan lain-lain kepercayaan lagi. Semua kepercayaan-kepercayaan ni yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk ni, maka itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah faham Mujassimah. Jadi kalau ada orang cuba nak menerapkan faham macam ni, melibatkan Tuhan tu ada anggota, melibatkan Tuhan tu ada tempat, jangan pakai. Semua ni faham Mujassimah. Ini bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kena ingat tu mesti. Tapi sekarang sudah cuba diterapkan, dan ramai yang pegang hari ni. Ramai yang percaya dah benda tu, pakai dah benda ni. Di mana Tuhan? Di Arash. Sebut di Arash tu bertempat lah, kan Arash tu makhluk. Di Arash. Berarti sudah perkataan itu mensabitkan tempat bagi Tuhan. Ini antara pegangan-pegangan yang mula diserap masuk dalam masyarakat kita hari ni, dan sudah ada orang yang pegang hari ni benda-benda gini. Ini saya nak beritahu, itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada juga orang nak percaya gitu, lah. Cuma kewajipan kita nak beritahu faham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan pegangan majoriti umat Islam ini, yang Nabi ni suruh ikut mereka ni, iaitu As-Sabat Al-Azam, bukan begitu. Itu pegangan serpihan. Baik, kemudian lahir pula faham-faham yang keliru tentang tawassul. Timbul pula kefahaman-kefahaman yang keliru berkaitan dengan isu tawassul. Tawassul ni kita berwasilah, berperantaraan. Jadi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah, berwasilah ni tidak dilarang kerana ada dalil, asalkan kefahaman dan i'tikad kita betul. Yang jadi masalahnya bila kefahaman dan i'tikad tu dah betul, kita berwasilahkan dengan obat untuk menyembuh penyakit kita, padahal kita sendiri yakin dalam keyakinan akidah kita bahawa penyembuh sebenarnya adalah Allah Asy-Syafi, tanpa sebarang sebab. Hanya kerja dia, hanya perbuatan dia ni yang mendatangkan penyakit atau menyembuhkannya. Itu Asy-Syafi ni adalah urusan Allah. Jadi bila kita minta merujuk kepada doktor, minta tolong doktor, tolong obat penyakit kita ni, dan gunakan obat, semua itu dipanggil wasilah, tawassul. Jadi kalau i'tikad kita betul bahawa ini adalah sebab, ini adalah wasilah yang tidak dilarang, sedangkan penyembuh sebenar adalah Allah, tak ada masalah lah, betul lah tu. Tapi kalau kefahaman kita salah, i'tikad kita salah bahawa obat ni memang berpengaruh dalam menyembuhkan penyakit, dan doktor ni memang berpengaruh dalam menyembuhkan penyakit, dia sudah menjadi perkongsian antara Tuhan dengan makhluk ni, sudah jadi syirik. Rosak selalu. Jadi masalah benda ni bergantung kepada kefahaman dan keyakinan. Tetapi kelompok-kelompok ni akhir kali timbul menyesatkan orang yang bertawassul ni
Kerana mereka anggap orang bertawassul ni sudah syirik. Kerana mereka anggap tawassul ni sebagai syirik. Padahal dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Dan ada dalilnya. Banyak sekali dalil-dalil. Tentang ziarah, terutama ziarah kubur lah. Sehingga ada yang memfatwakan, kalau Syekh Ibn Taymiyah tu, dia memfatwakan haram menziarahi kubur Nabi ni. Kita yang pergi haji, pergi umrah tu kan, kita pergi ziarah kubur Nabi. Tapi fatwa Syekh Ibn Taymiyah, dan inilah yang menjadi rujukan kepada, inilah yang menjadi tokoh penting yang menjadi pedoman kepada sahabat-sahabat kita yang cenderung kepada faham Salafi Wahabi. Fatwa Syekh Ibn Taymiyah, haram kita ziarah kubur Nabi, berdosa. Cuma tidak nak sekat. Hari ni orang Islam pergi juga ziarah kubur Nabi, jujuk beratur, tidak nak sekat. Tapi fatwa Syekh Ibn Taymiyah haram. Atas dasar apa dia kata haram? Benda ni sudah berlaku diskusi dulu. Syekh Ibn Taymiyah ni dia hidup kurun yang ke-7, 600 hijrah lebih kurang sekitar, iaitu sezaman dengan guru tasawuf pengarang kitab Hikam, iaitu Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi pernah berlaku diskusi ni, saya sudah menceritakan ini beberapa kali di tempat-tempat yang berbeza lah, tapi tak apalah untuk kita ambil pedoman nak menjelaskan ini. Bahawa timbulnya faham yang mengharamkan ziarah kubur ni, mari dari mana ni? Ni kisah dia. Jadi Syekh Ibn Atta' ni tanya Syekh Ibn Taymiyah, kenapa melarang orang pergi ziarah kubur, tak ada apa? Tak ada dalil. Dalil pun tak ada. Bahkan dalil yang ada tu suruh pergi ziarah, bukan larang. Jadi tak ada dalil syarak. Yang ada dipakai oleh Syekh Ibn Taymiyah ni dalil kaedah fiqh, iaitu dipanggil sadduz zari'ah, nak tutup pintu. Pada menurut tanggapan Syekh Ibn Taymiyah ni, orang pergi kubur Nabi ni banyak buat perbuatan syirik. Jadi nak elak benda tu kena halang dia, tak boleh pergi. Maka dikeluarkan fatwa haram. Sehingga dia kata orang yang nak musafir ni, orang musafir ni dia ada kelonggaran untuk jamak dan qasar semayang dia tu. Tapi kalau dia niat nak pergi ziarah kubur, dia tak boleh, sebab niat tu niat maksiat, dia kata. Dia tak boleh jamak dan qasar. Lalu Syekh Ibn Atta' tanya dia semula. Tanya ke mana? Dia kata, kalau gitu, kalau mu kata muhalang orang ni pergi ziarah kubur tujuan supaya tak berlaku syirik, kenapa mu tak beri fatwa juga kepada orang-orang lelaki ni, dia kena kasih belaka supaya tak ada nafsu? Bila tak ada nafsu, tak ada lah berlaku perbuatan jahat, perzinahan dan sebagainya. Jadi nak mengelak perbuatan zina ni, keluar fatwa orang lelaki kena kasih, dia tak ada nafsu belaka. Apa mudak kabur gini, fatwa gini tak kata. Ataupun dia kata orang minum arak ni, orang mabuk minum arak ni dia buat daripada anggur. Jadi daripada anggur orang buat arak, orang minum arak. Jadi nak halang orang minum arak ni, kenapa mudak keluar fatwa anggur ni haram ditanam, jangan tanam anggur, tak boleh, berdosa. Apa mudak keluar fatwa gini juga. Ini tak dapat dijelaskan oleh Syekh Ibn Taymiyah lah. Ni nak beritahu. Ni kisah. Kemudian istighasah, yang ni minta tolong. Nanti yang ini isu-isu ni akan sampai waktunya akan dijelaskan isu ni. Minta tolong dengan makhluk atas jalan adat, atas jalan kebiasaan, atas jalan sebab-musabab, tapi dianggap sebagai syirik. Kerana kefahaman-kefahaman tertentu. Semua ni mari daripada faham yang timbul daripada faham tauhid yang orang panggil tauhid 3 serangkai hari ni. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ni semua ni mari daripada package fikiran tauhid tu. Package fikiran tauhid tu. Ada orang kata fikiran tauhid ni tak salah, tak ada masalah, bergantung pada huraian. Memang betul lah. Kalau hurai betul, tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau uluhiyah ni dengan makna meyakini bahawa
tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan yang disembah melainkan Allah. Tak ada masalah situ, betul. Rububiyah ni keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang menjadi pencipta dan pentadbir seluruh alam ni melainkan Allah. Betul, tak ada masalah. Kemudian asma, nama-nama Allah, bahawa yang berhak untuk diberi nama dengan nama-nama antaranya yang termasuk yang tersebut dalam al-asma al-husna itu pun tak ada masalah. Dan sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala itu pun tak ada masalah. Bahawa yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan itu hanyalah Allah, yang berhak untuk dinamakan dengan nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna dan lain-lain lagi tu, yang berhak untuk dinamakan dengan nama itu secara hakiki melainkan Allah. Itu tak ada masalah. Memang kalau dihuraikan cara betul lah. Cuma saya nak khabar sejarah asal tauhid ni tak gitu. Cara asal tauhid ni tak gitu. Tapi kalau ada orang cuba menghuraikannya dengan huraian yang muafakat dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, silakanlah, boleh, tak ada masalah lah. Tapi nak khabarnya package tu tak seperti itu. Macam beginilah. Nak beri contoh mudah. Mana ni contoh? Nanti dah tak mari contoh. Semula. Mungkin romek teknikal sikit. Tapi tak apa, kita nak khabar gitulah. Cuma saya nak kata bahawa isu-isu yang timbul ni mensifatkan Tuhan dengan beranggota, bertempat, kemudian isu wasilah, menolak wasilah, bahkan mengkafirkan orang yang berwasilah, orang yang ziarah kubur Nabi, istighasah, semua ni mari daripada pakej kefahaman tentang tauhid berdasarkan tauhid 3 serangkai itu. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu sejarah dia. Tauhid 3 serangkai ni saya sebut ni kerana tanpa kita sedar benda ni ia serap masuk. Cuma tadilah kalau dihuraikan dengan betul tak ada masalah. Memang itu tidak diaku, tidak dinafikan. Cuma kita nak khabar pakej tauhid ni tak gitu asal dia. Cuma kita yang modify, itu baguslah. Tapi asal dia tak macam tu. Baik, sejarah, saya nak cerita tentang sejarah ni sikit. Sejarah tauhid 3 serangkai ni. Sekarang ni gini, kita belajar bab tauhid, hak kita ramai-ramai belajar hari ni, tauhid kita tauhid sifat 20, hak dia belajar tu. Wujud, qidam, baqa tu tauhid sifat 20 orang panggil. Dan inilah yang telah berkembang di Nusantara, menjadi pegangan, dan itulah tauhid yang dipegang dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tauhid 3 serangkai ni, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni, hak ni mari mana ni? Pengkaji-pengkaji, penyelidik dia kata pemula kepada pakej tauhid 3 serangkai ni adalah Syekh Ibn Taymiyah tadi tu. Yang hidup pada kurun yang ke-7. Tauhid yang kita pegang, tauhid sifat 20, orang panggil nama sifat 20. Orang panggil nama, tapi tak semestinya 20, banyak perkara lah, banyak cabang-cabang lagi lah, cuma orang kenal pakej tu sebagai tauhid sifat 20. Kalau kita mengaji sama ni lah. Ni diformulakan ataupun diperkaedahkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidi. Dah mereka ni hidup bila? Hidup pada kurun yang ketiga dulu. Kurun ketiga. Syekh Ibn Taymiyah kurun ke-7. 300 tahun lebih jarak masa. Tu kita supaya kita tahu. Jadi mungkin benda-benda macam ni romek sikit, bukan romek, benda jarang kita dengar, tapi siapa nak khabar tak apalah. Paling tidak satu hari kita akan tahu bendanya. Saya nak khabar sejarah. Jadi tauhid 3 ni dikembangkan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Kemudian disebarluaskan lagi beberapa kurun selepas tu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kurun yang ke-18 Masih, ataupun kurun yang ke-11 lebih kurang 12, kurun yang ke-12 Hijriah. 18 Masih lebih kurang 1700 lebih.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni mengembangkan dia, dan hari ini ni berkembang di dunia Islam oleh golongan yang dinamakan, tak kira lah menamakan ke dinamakan, tapi sudah dikenali, sudah sinonim, sudah biasa dengan panggilan Salafi Wahabi hari ini. Nak khabar gitu. Cuma mungkin ada orang keliru sikit. Mungkin hak saya cakap hari ni tak pijak bumi nyata sikit lah, nisbah kepada orang ramai hari ni ni, sebab di sejarah pemikiran tu. Tapi dapat saya nak khabar supaya paling tidak suatu hari mana-mana tengok balik semula akan nampak lah bertirang dia tu. Ya, saya pun tahu data-data sejarah ni tak ada dalam kepala kita, jadi payah nak takat sekarang lah. Baik, tapi paling tidak kalau kita dengar akan datang, kita ada sikit pedomang. Ada setengah orang dia kata tauhid 3 serangkai ini, ada orang mengaitkan tauhid 3 serangkai ini dengan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ada orang kait, iaitu akidah Tahawiyah, dikata itu tauhid 3 serangkai. Saya nak beritahu bahawa itu fakta yang keliru. Mengaitkan akidah 3 serangkai ini dengan Imam Abu Ja'far Tahawi, akidah Tahawiyah itu adalah fakta yang keliru. Bahasa kita kau tak kena lah. Sebab apa saya kata gitu? Ini saya nak khabar apa ni, fakta sejarah mungkin tak ada dalam kepala kita, tapi tak apalah, dengarlah guna-guna pun. Kalau ada orang cuba nak kaitkan tauhid 3 ni dengan akidah Tahawiyah, bahawa itu adalah kaitan yang keliru, atau bahasa budak tak kena lah. Sebab apa saya kata gitu? Abu Ja'far At-Tahawi ni, ini bagi orang yang mengaji kita, yang disebut sebagai akidah Tahawiyah tu. Abu Ja'far At-Tahawi ni dia hidup bila? Dia hidup zaman yang sama dengan zaman Abul Hasan Asy'ari, kurun ketiga. Kerana dilahirkan tahun dia dilahirkan pada kurun yang ketiga, betul. Kurun yang ketiga Hijriah 239 Hijriah, kurun ketiga 239 Hijriah. Berarti zaman tu zaman yang sama dengan Abul Hasan Asy'ari, zaman yang sama dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Zaman tu tak timbul lagi akidah 3 serangkai ni, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni tak ada lagi, orang tak pakai lagi. Maksud tak pakai ni bukan berarti tak ada pada waktu tu perkataan rububiyah, tak ada pada waktu tu perkataan uluhiyah, tak ada pada waktu tu perkataan al-asma wa sifat, bukan berarti tak ada. Tapi sesuatu yang dipakejkan. Perkataan tu sudah sedia ada. Orang sudah lama guna perkataan rububiyah, sudah lama guna perkataan uluhiyah, sudah lama menggunakan perkataan asma wa sifat, sudah lama guna perkataan tu. Tetapi yang memformulakan ataupun membentuk suatu pakej yang orang nama tauhid 3 serangkai ini, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni, tak ada lagi zaman tu. Jadi kalau kita kata akidah Tahawiyah tu akidah tauhid 3 serangkai, ini sangat keliru lah. Cuma yang jadi gitu sebab apa? Yang jadi gitu tu, Abu Ja'far At-Tahawi ni dia seorang faqih, dia seorang muhaddis, dia seorang ahli hadis, dia seorang faqih. Walau bagaimanapun dia ada menulis kitab akidah dan memformulakannya, memformulakan ataupun memperkaedahkan dia, sehingga orang sebut akidah Tahawiyah. Tapi dia ni, akidah dia ni telah disyarah dengan gaya tauhid 3 oleh orang yang syarah benda tu, padahal dia tak gitu. Tu nak kabarnya. Akidah tu sendiri bukan akidah tauhid 3, tapi orang yang syarah tu di kemudian hari ni, orang yang syarah dia tu mensyarahkan kitab dia tu dalam bentuk tauhid 3. Jadi saya nak khabar fakta, kalau ada orang kata bahawa tauhid 3 ni dikaitkan dengan akidah Tahawiyah, itu adalah kenyataan yang semabuk. Tak kena. Kena Abu Ja'far Tahawi tadi, dari segi masa waktu tu pakej tauhid 3 ni tak ada lagi, orang tak pakai lagi.
Yang kedua, tauhid dia tu seperti yang ada dalam matan akidah tahawiyah tu, hampir-hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dan yang sangkatan dengannya. Cuma macam saya kata tadi lah, kitab dia tu di kemudian hari ada orang tukang syarah, orang yang hurai kitab dia tu. Maka orang tukang hurai itulah menyelipkan akidah tauhid 3 ni dan syarah dia tu. Maka sinilah tempat orang keliru, sehingga orang kata bahawa akidah tahawiyah ni akidah tauhid 3. Jadi itu yang saya nak beritahu. Kalau ada orang sebut-sebut, gitulah lebih kurang. Kita pun faham fakta ni fakta yang kita jarang dengar. Banyak orang kita tak tahu benda. Orang kita ni bukan tak tahu, maksudnya jarang kita sebut tentang perkara ni. Dan perkara-perkara tu mungkin tak ramai yang dengar benda ni lah. Okey, jadi kita balik kepada asal balik. Jadi saya sebut tu sebab ada orang tanya, betul ke bahawa Abu Ja'far Tahawi ni tauhid dia tu sama dengan tauhid 3 ni seperti yang dikembangkan oleh Syekh Ibn Taimiyah tu? Cakap bukan. Kalau ada orang kaitkan dengan Abu Ja'far Tahawi, itu adalah kaitan yang keliru. Baik. Kemudian kata Syekh ni, timbul pula, lahir pula faham-faham yang keliru tentang tawassul dan wasilah, tentang ziarah dan istighasah daripada Ibn Taimiyah, yang semuanya mengacukan dunia Islam dan kaum muslimin, yakni yang menggoncangkan, yang menimbulkan clash, yang menimbulkan macam ketidaktentraman lah dalam kalangan orang Islam. Baik. Kemudian perkara yang keenam, iaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul pada abad ketiga Hijriah. Ini sejarah dia. Baik, sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat tadi, maka pada akhir abad yang ketiga Hijriah, 200 tahun lebih lah, nak sampai ke 300 tahun, Abu Hasan Asy'ari ni dirajak sikit, 300 tahun lebih sikit. Tapi zaman sebahagian besar masa dia tu duduk pada tahun yang 200. Cuma umur dia tu, hujung dia tu masuk juga tahun 300 lebih sikit. Timbullah golongan yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya nak berhabis sikit, mungkin 2-3 minit Jadi bila timbulnya kelompok-kelompok yang sesat ni, maka pada kurun yang ketiga Hijriah timbullah golongan yang bernama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olahnya kenyataan ni beritahu timbulnya benda ni zaman Nabi tak ada benda ni, pada kurun yang ketiga baru timbul, seolahnya gitu. Begitukah maksudnya atau macam mana? Tengok sikit je. Yang dikepalai oleh 2 orang ulama besar dalam usuluddin, yang menjadi kepala dia, yang menjadi ketua dia ataupun yang jadi imam dalam aliran atau mazhab ni, iaitu 2 orang ulama besar, iaitu Syekh Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, seperti yang kita yang kita pakai lah, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah yang menjadi rujukan kita dalam bab akidah. Jadi 2 orang inilah yang menjadi imam, yang menjadi rujukan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kenyataan ni memberi faham kepada kita seolahnya mazhab ni baru timbul, sebelum ni tak ada. Apakah itu maksudnya? Tidak. 2 orang ni, Abu Hasan Asy'ari ni, Abu Mansur Al-Maturidi ni, hanya memperkaedahkan, memformulakan, memazhabkan apa yang sudah menjadi pegangan oleh salafus salih. Sebab masa timbulnya Mu'tazilah, timbulnya Qadariyah, Jabariyah, itu serepih Mu'tazilah, ia serepih daripada hak kasar ni. Tubik Jabariyah, tubik Qadariyah, ni serepih belaka ni. Hak kasar asal tu pada waktu tu belum dinamakan Ahlus Sunnah, tapi itulah Ahlus Sunnahnya. Cuma orang tak panggil Ahlus Sunnah. Yang mula orang panggil Ahlus Sunnah, hak kasar, hak asal tu, macam kita kat sungai lah, sungai besar ni. Sampai satu tempat ada alus,
Siapa ni tubik alun ni tak segi. Tubik alun ni tak segi. Jadi hak sungai hak asal kasar besar tu. Itulah sebenarnya Ahlus Sunnah. Cuma masa tu orang tak panggil Ahlus Sunnah. Bila orang mula panggil benda ni pada zaman Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dengan erti apa yang disebut, apa yang dikemukakan oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi ni bukan baru timbul masa tu. Dia hanya ambil jalur asal hak kasar tadi tu, kemudian memperkaedahkan dia, memformulakan dia dan memazhabkan dia, sehingga dikenali, dipanggil orang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal itulah hak asal dulu, jalur kasar dulu tu, sebelum serepih Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam pada hari ini, itulah arus perdana bermula pada zaman awal Islam dulu. Dan sepanjang sejarah dia tu ada sama serepih-serepih ni, serepih. Cuma hak kasar asal ni yang pada waktu itu orang tak panggil nama apa-apa sebab orang letak nama pada serepih tu. Hak serepih ni Mu'tazilah, serepih ni Jabariyah, serepih ni Qadariyah. Hak kasar tu orang letak nama. Bila orang letak nama hak kasar ni iaitu bila dua orang imam ni, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, memformulakan dia, memperkaedahkan dia dan memazhabkan dia. Lalu orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya kita faham sejarah ni. Pening sikitlah sejarah ni. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.